Sound apa dia? Okey. Sound okey, paparan slide pun okey ya? Okey, alhamdulillah. Okey, kita tengok pembelajaran kita pada pagi ini, insya-Allah. Sambil-sambil tunggu sahabat-sahabat yang lain masuk. Kalau boleh Ustaz nak minta supaya masuk awal lah, supaya tidak mengganggu kelas kita. Kalau tidak dia ada yang tak boleh masuk. Yang jemput sekali, yang kelas Ustaz Solihin pun Ustaz jemput juga. Sebab Ustaz Solihin sekarang dia bercuti ya. Jadi Ustaz ambil dululah sementara ni. Masuk semua sekali. Okey, kita boleh mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Jadi alhamdulillah pada pagi ini pelajar-pelajar kita dapat bersama lagi untuk kita melihat untuk kita menguasai surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun merupakan apa tu makna dia? Ialah merupakan surah lazim ya, sering dibaca oleh imam lah. Surah Al-Kafirun. Solat witir pun biasa baca dalam solat witir yang 3 rakaat tu. Rakaat kedua lah. Biasa rakaat pertama kita baca Sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-'ala. Lepas tu dia baca surah Al-Kafirun. Hari Jumaat pun baca surah Al-Kafirun. Jadi surah Al-Kafirun ni sangat masyhur lah. Sangat popular bagi kita. Okey, apa maksud Al-Kafirun? Al-Kafirun maksudnya ialah orang-orang yang ingkar. Ingkar maksudnya ingkar dari segi tauhid, dari segi akidah. Dia tak mahu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masalah dia. Sedangkan Allah mencipta dia tapi dia tak mahu tunduk. Ini orang yang ingkar. Maka surah Al-Kafirun ialah surah bermaksud orang-orang yang ingkar. Okey, bersama dengan Ustaz Paniki insya-Allah. Okey, dan seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel Ustaz Ada lagi pelajar yang tidak subscribe. Pastikan dekat YouTube nanti tekan butang loceng insya-Allah. Sebab sekarang 99 orang dah subscribe. Siapa yang bertuah dapat nombor jersey 100, comel nombor 100. Insya-Allah Okey, seterusnya kita dengar bacaan surah Al-Kafirun oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم Sadaqallahul Azim. Demikianlah bacaan surah Al-Kafirun daripada Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Okey, seterusnya kita melihat pula kepada sinopsis. Sinopsis ialah kandungan yang terdapat dalam surah ini. Apa tujuan Allah menurunkan surah Al-Kafirun ini? Itu yang perlu kita kuasai dulu pelajar-pelajar. Apa yang Allah hendak sampaikan kepada kita berkenaan dengan surah Al-Kafirun ini? Iaitu Allah nak cerita pada kita bahawa tidak ada tolak ansur dalam akidah, dalam agama, dalam sembahan kita dan dalam kita beribadat. Tak boleh bertolak ansur dengan orang kafir. Contohnya dalam peristiwa surah Al-Kafirun ini kenapa diturunkan ketika itu kaum musyrikin Mekah mereka telah berputus asa lah. Bila mereka berhujah dengan Rasulullah jawab dengan baik. Jawab dengan profesional, jawab dengan penuh hikmah. Menyebabkan mereka jadi luntur hati mereka. Sampai ada yang tuduh Rasulullah ni sihir. Sebab bila bercakap dengan Rasulullah jadi terpaut hati. Ni guna sihir ni Muhammad ni. Tak boleh nak lawan dah. Sihir apa? Daripada kecil Rasulullah tidak diasuh untuk jadi ahli sihir. Keluarga dia bukan ahli sihir. Itu orang yang mati akal, tak ada hujah. Akhir sekali mereka datang berjumpa dengan Rasulullah untuk berkompromi, bekerjasama dalam sembahan dan ibadat.
Tahun ni Muhammad, aku sembah belaka Tuhan kamu, kami akan melakukan ibadat yang disuruh oleh Tuhan kamu. Lepas tu tahun depan sekali lagi, kamu pula pergi sembah Tuhan kami, sembah berhala lah. Lepas tu kamu beribadat dengan kami. Lepas tahun depan kami beribadat pula. Banyak cantik. Oh, dia minta lagu tu dengan Rasulullah untuk berkompromi. Jadi dalam surah ini Al-Kafirun ni tidak ada. Di tahun Islam tak boleh berkompromi dalam segi ibadat kepada mereka. Tolong mereka buat kuil, tolong mereka buat berhala. Tak ada macam tu. Sebab mereka sesat. Macam mana kita nak tolong orang sesat? Kita nak ajak dia mari. Tiba-tiba kita tolong dia jadi sesat. Ini tak logik. Jadi kita Islam tak boleh berkompromi dari segi akidah dan juga dari segi ibadat dengan orang kafir. Itu yang penting lah surah ini. Itu yang Allah nak cerita lah. Okey, seterusnya sinopsis kita lagi ialah pelajar-pelajar yang pada pagi ini sangat bersemangat untuk menuntut ilmu. Itulah yang patutnya ada kepada setiap anak-anak orang Islam. Bersemangat untuk menuntut ilmu. Kalau tak bersemangat, dia kena baca doa. Ya Allah, ya Tuhan kami. Tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu je senang. Lah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami mudah belajar, ya Allah. Menguasai Al-Quran, ya Allah. Kami nak menguasai Al-Quran. Tapi kami madah. Berilah kami rajin, ya Allah. Supaya sebagaimana kamu beri kepada ulama-ulama pada zaman dahulu. Mereka rajin menuntut ilmu. Berilah pada kami, ya Allah. Buanglah sifat malah pada kami, ya Allah. Sifat suka tidur, sikap suka main game. Buang sifat gitu. Beri kami sayang kepada Quran dan kami faham Al-Quran. Dan Alhamdulillah kita belajar bahasa Al-Quran. Tujuan kita belajar bahasa Al-Quran ialah kita nak faham makna Al-Quran. Kita nak faham kenapa Allah menurunkan surah-surah ni. Surah lazim ni. Yang biasa kita baca tapi tak tahu makna. Tu kita nak. Jadi bahasa Quran ni kita nak belajar makna. Kita nak tahu apa tujuan Allah turun. Dalam surah Al-Kafirun ini dan surah-surah yang lain kita dah belajar dah. Okey, dalam surah Al-Kafirun ni surah 109 109 dalam mushaf Al-Quran diturunkan ketika ni fasa yang ketiga. Fasa ketiga ni musyrikin Mekah dah mula agresif. Selepas pada ni lah mereka agresif, buat cara baik dengan Muhammad pun tak ada guna, dia kata. Lepas tu dia akan jadi zalim kepada sahabat-sahabat Rasulullah lah lepas pada tu. Tapi masa ni yang akhir ni. Ni antara dia nak berkompromi lah. Nak berkompromi mana boleh? Kita dah bincang tadi, tak boleh dari segi akidah. Ibadat tak boleh. Kita bersama dengan orang kafir. Adapun dalam dalam bentuk kesihan kita tolong. Contohnya kita tengok orang kafir tu dia miskin. Dia tak boleh ikut makan ke, tak kira. Kita pergi bantu dia. Tak ada masalah, itu boleh pahala. Tapi kena ada dalam hati kita supaya hati dia jinak, dia tengok Islam tu baik, dia masuk Islam. Kena ada gitu, jangan tolong-tolong. Tolong je lah dari segi manusia. Tak boleh. Dia ada dalam niat kita. Walaupun kita tidak zahirkan pada dia, tapi dalam hati kita, ya Allah, berilah orang kafir acaunya masuk Islam, ya Allah. Lembutkanlah hati dia supaya masuk Islam, ya Allah. Jadi aku bagilah ke dia gula sikit ke, aku bagi beras kepada dia, aku bagi duit RM50 ke contohnya. Kena ada gitu. Supaya orang Islam dia tertarik dengan Islam. Macam Ustaz Abid lah. Ustaz Abid dia menggunakan dakwah yang lembut. Dakwah yang supaya orang menyangka Islam tu baik. Ada kaedah gitu dia guna. Tapi Islam ni dia ada macam-macam cara. Kalau orang kafir tu jahat dengan Islam, nak perang, tak ada masalah, kita boleh perang. Kita ada mati syahid. Bermakna Islam ni ada berlaku. Kalau dia baik dengan kita baik dengan dia. Kita lebih baik dengan dia lagi. Tapi kalau dia nak perang kita sanggup mati syahid. Hebat Islam lah. Tersusun sekali gitu dah Allah buat. Okey, kita balik semula kepada surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun diturunkan 6 tahun selepas Rasulullah SAW dilantik menjadi Rasul. Okey. Seterusnya pelajar-pelajar, kata kunci. Okey, kata kunci kita dah tahu ada 3 kata kunci. Ustaz sangat berharap kamu semua pelajar hadir dalam kelas Ustaz dalam kelas online tu. Hari Jumaat baru ni kita ada kelas online waktu malam dah. 9.30 hingga 10.30. Kena hadir kena hadir di situ. Ustaz cerita banyak berkenaan dengan kata partikel, kata nama dan kata perbuatan. Dan hari Selasa ni ada lagi. Kelas nak habis dah. Ustaz buat kelas tu macam camp lah, macam camp. Kalau sebut camp kamu suka sikit lah. Kalau kelas kamu tak suka, macam camp. Camp tu nak habis lah. Hari Selasa ni camp. Tengoklah, pada hari Jumaat minggu depan, hari Jumaat ni habis lah gitu. Habis dah camp tu, sayang pula. Tapi tak apalah kalau Ustaz tengok, kalau ramai pelajar-pelajar masuk lagi, Ustaz akan buat lagi insya-Allah. Sebab kita kena kuasai bahasa Al-Quran. Kita kena berdoa dengan Allah supaya Allah bagi kita sayang kepada Al-Quran. Insya-Allah. Okey, cuba tengok ni kata partikel, kata nama dan kata perbuatan. Apa itu kata partikel atau kata fungsi? Ni kata pendek je. Kita dah belajar kan. Contohnya tidak, dan, dengan,
kepada, ke atas. Okey, itu kata partikel ataupun harfun. Dan dalam surah ini kita belajar yang baru, iaitu satu dia panggil harf nida ataupun kata partikel panggilan, memanggil. Allah guna memanggil, dia guna ya ayyuha, okey, wahai. Ya Musa, ya Isa, contohnya lah. Kita Allah panggil nama, okey, itu wahai. Okey, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, wahai. Wahai ya. Okey, seterusnya kata nama. Kata nama ni macam bahasa Melayu juga. Macam ni lah. Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang beriman. Okey, apa yang kamu semua. Okey, kamu semua ni ialah kata ganti nama diri. Kamu semua, mereka, aku, engkau berdua lelaki, engkau berdua perempuan. Okey, semua ialah ganti nama diri. Ganti nama diri termasuk dalam kata nama. Okey, agama kamu semua. Okey, agamaku lah. Okey, atau sifat. Macam sifat Allah kan, yang maha menerima taubat, yang maha pengasih, yang maha adil, yang maha berilmu. Macam tu. Okey, sifat dia masuk dalam kata nama. Okey, seterusnya kata perbuatan. Kata perbuatan dalam surah ini, dan surah Al-Kafirun ini pelajar ada 4. Engkau katakanlah. Bila ingat, bila ada katakanlah, bila ada katakanlah, maka dia kata perbuatan suruhan. Sebab kata perbuatan ni pecah pada 3 pula. Divide by 3. Salasah. Yang dipecahkan kepada 3, iaitu kata perbuatan lepas, kata perbuatan semasa dan kata perbuatan suruhan. Okey, bila suruhan dia kena ada perkataan lah. Jadi ini kata perbuatan suruhan adalah. Okey, yang ni ada telah. Telah ni kata perbuatan lepas. Dia dua ni tak ada apa-apa. Lah pun tak ada, telah pun tak ada. Maka dia kata perbuatan semasa. Fi'il mudhari'. Aku menyembah. Kamu semua sembah. Okey. Yang ni boleh belajar-belajar. Yang ni banyak kali dah kita dah belajar. Dan diulang. InsyaAllah bila diulang, kita akan melekat di kepala kita. Dan insyaAllah suatu hari nanti kita dapat menguasai Quran. Itulah tujuan mata pelajaran kita diajar ni. Kita tak nak lagi pelajar kita menghafal Quran saja. Tapi bila tanya nama, bila tanya makna, tak tahu. Bila tanya apa makna Alhamdulillahirabbil alamin, tahu ke? Jangan jadi macam tu dah, Ustaz tak nak dah. Tak naklah berlaku di MTT macam ni, tak nak lah. Pernah Ustaz tanya pelajar 30 juzuk apa Quran pelajar-pelajar. Ustaz tanya dia, Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Mari sini kejap. Ada apa Ustaz? Nak tanya sikit. Nak tanya apa? Ustaz nak tanya sikit. Wailul lil mutaffifin. Apa maksud dia? Dia senyum kepada Ustaz. Ustaz senyum juga pada dia. Pak Ustaz kata apa maksud wailul lil mutaffifin? Dia senyum lagi yang kali kedua. Ini Ustaz mula syok dah berbenda budak ni. Lepas tu Ustaz tanya lagi, apa maksud wailul lil mutaffifin? Sekali kata tak tahu Ustaz. Ustaz tak apalah, tak tahu lagi. Ustaz pun tanya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Apa maksud ara'ait? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Dia pun senyum juga, macam tadi juga 3 kali. Allah, Ustaz kata ni apa benda? 30 juzuk belajar tapi makna Quran tak tahu. Kita tak mau macam tu lagi. InsyaAllah pelajar lepas ni, pelajar MTT dia kena faham makna Al-Quran. InsyaAllah. Okey? Okey, kita pergi lagi belajar kepada penguasaan yang kedua, itu cerakinkan kalimah. Kalimah ni maksudnya perkataan lah. Kalimah ni bahasa Al-Quran. Tapi kita guna dalam bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu bagus sebab dia banyak diambil daripada bahasa Al-Quran. Kita berbangga menjadi orang Melayu, pelajar-pelajar lah. Sebab apa? Tuk guru kita dia ambil bahasa Quran ni, jadikan bahasa Melayu. Dia ambil sikit, masuk di bahasa Melayu. Dia ambil perkataan ni, dia masuk dalam bahasa Melayu. Jadi mudah kita belajar bahasa Quran. Okey, kita tengok. Cerakin maksudnya kita akan pisah-pisahkan dia menjadi satu perkataan demi satu perkataan. Okey. Ustaz kejap, Ustaz takut ada pelajar yang nak masuk. Rasa tak ada. Saya boleh masuk belakang. Kita ada 26 orang. Mana lagi yang lain-lain? Pelajar tingkat 1 semua kelas Ustaz Solihin dia cuti. Dia kena masuk kelas Ustaz. Yang kelas lain tak apalah selain pada Ustaz Solihin. Kelas Ustaz Solihin dia masuk dengan kelas Ustaz. Bermakna kita kena ada 100 orang. Di mana lagi 70 orang? Tak apalah, mungkin dia tak dapat internet. Okey, yang tak dapat dia kena tengok rakaman. Ustaz buat rakaman ya. Rakaman dekat YouTube. Okey, kita balik semula. Kita kembali semula kepada surah Al-Kafirun. Kita nak belajar surah Al-Kafirun menguasai ini. Okey, kita tengok perkataan yang dicerakinkan. Okey, kul satu perkataan. Ini dah kita jumpa dalam An-Nas, Al-Falaq, kita jumpa surah Al-Ikhlas pun kita jumpa. Kul huwallah. Ni kali keempat kita jumpa kul ni. Jadi yang ni Ustaz Arab pelajar boleh tahulah kul ni apa benda. Ya ayyuha Al-Kafirun. Ni menjadi tajuk
menjadi tajuk surah ini, Al-Kafirun. La satu perkataan, a'budu. Ingat ni, a'budu satu perkataan. Ni, a'budu satu perkataan. Ta'budu, ma satu perkataan. Ta'budun satu perkataan. Okey, wa satu perkataan, la. Antum satu perkataan. Ni dhamir lah. Ganti nama diri. Antum. Anta, antum, anta, anti. Okey, abiduna. Ma satu perkataan, a'budu satu perkataan, wa, la, ana. Ni ganti nama diri ni, ana ni. Ana, anta lah. Okey. Abidun, ma satu perkataan, abadtum. Ni macam apa? Macam dua perkataan. Tak? Abadtum. Ada juga sistem yang menggunakan yang ni. Dia kira dua perkataan. Kita jangan, kita kira satu perkataan saja. Sebab kita ada sistem kita. Bila kata perbuatan, dia kena masukkan ganti nama diri. Ni, term ni lah ganti nama diri. Kita akan tengok kemudian. Okey, jadi dia satu perkataan. Wa satu perkataan, la satu perkataan, antum satu perkataan, abiduna satu perkataan, ma'bud. Tengok sama ayat ni tak? Ayat ni sama aja. Pelajar-pelajar, Allah tidak akan menurunkan ayat sama jika tidak ada maksud yang berlainan. Walaupun ayat dia tengok sebiji sama. Wala, antum, abidu, ma'bud. Sama-sama je. Tapi mengikut ulama tafsir, yang ini lebih kepada akidah, yang ini lebih kepada ibadat. Tadi kan kita bincang tadi, kita tak boleh sama dengan musyrikin, orang kafir dari segi akidah kita dan juga dari segi ibadat kita. Ini lebih kepada akidah, yang ini lebih kepada ibadat. Okey. Seterusnya okey, satu perkataan lakum. Okey, ini nampak agak sukar sikit, tapi melalui pengalaman insya-Allah kita boleh tahu. La ni satu perkataan sebab dia bercantum dah. Bila bercantum kita ingat ke satu perkataan, sebenarnya tidak. La ni satu perkataan, kum ni satu perkataan. Gitu. Insya-Allah mudah. Rabbi yassir wala tu'assir fa innaka taysir. Okey, yang ni pun sama juga. Nampak macam satu perkataan, sebenarnya dua perkataan. Dinu satu perkataan, din satu perkataan, kum satu perkataan. Okey, seterusnya wa ini. Yang ni lia. Lia ni, li satu perkataan, ya satu perkataan. Lia ni macam satu perkataan tak? Sebab dia bercantum, sangat bercantum ni, sangat melekat ni. Tapi sebenarnya dia dua perkataan. Okey. Din satu perkataan. Okey. Itu pengasaan kedua kita dalam menguasai surah Al-Kafirun, iaitu kita boleh pisahkan, kita boleh cerakinkan kalimah-kalimah yang terdapat dalam surah tersebut. Okey, kita sekarang pelajar-pelajar semua, kita tengok penguasaan yang ketiga. Okey, penguasaan yang ketiga yang paling kita kata paling penting, iaitu maksud tu sendiri, maksud surah Al-Kafirun. Ayat-ayat tu, kalimah-kalimah tersebut yang ni. Okey, sebenarnya pelajar-pelajar Ustaz dah buat satu lagi permainan untuk pelajar-pelajar. Alhamdulillah. Bila Ustaz buka YouTube, ada satu guru tu dia mengajar cara nak buat permainan kuis melalui Telegram. InsyaAllah lepas ni Ustaz akan kongsi dengan pelajar. Tapi Ustaz buat surah An-Nas dulu. Surah An-Nas. Ada yang masuk tak boleh? Okey, terima kasih kepada pelajar yang maklum ya. Ada pelajar tak masuk? Boleh ya? Okey, tak apa. Ada apa tadi? Ada siapa nak bercakap? Ada apa masalah? Ada, okey ya. Apa dia? Ustaz tak dengar. Kuat sikit, apa dia tadi? Nak bagi tahu apa tadi? Tak ada? Copy link quiz. Link kehadiran Ustaz belum masuk lagi tak? InsyaAllah lepas ni Ustaz akan masuk. Rasa bagi dah tak ni link kehadiran? Tak apalah, nanti Ustaz bagi kalau tak ada macam ni, habislah nanti Ustaz akan bagi ya. Okey. Okey, terima kasih kerana mengingat tu link kehadiran. Tapi kamu boleh fokus kepada ni dulu ya, kepada kuliah kita insya-Allah. Okey, jadi kamu dah masuk, okey kita masuk dalam maksud Maksud ni penting lah. Okey, kul rasa tak ada masalah sebab kita dah jumpa dalam 2 surah, 3 surah lah. Engkau katakanlah, kul, engkau katakanlah. Pada ketika diturunkan, Allah suruh Rasulullah Nabi Muhammad lah kata. Kau katalah kepada orang kafir. Tadi hok mari datang berjumpa dengan kamu tu, dia mari ramai. Rombongan pemikir musyrikin kau dah mari jumpa Rasulullah ramai. Rasulullah seorang dah. Takut juga kita lah. Ramai-ramai. Maka Allah suruh Rasulullah bagi tahu kepada musyrikin kau tu. Kepada al-kafirin, kepada orang kafir. Tengok sini Allah tak guna perkataan yang teruk lah. Macam apa tu? Macam Abu Lahab.
tabbat yada, celakalah kedua tangan kamu Abu Lahab. Sebab apa? Sebab dia yang mulakan dulu. Ketika Rasulullah menyampaikan dakwah secara terang kali pertama bagi tahu kepada musyrikin Mekah, marilah kita menyembah Allah, buang sikap kita buang sikap menyembah berhala, itu semua tidak berfaedah. Mari kita sembah pada Allah. Maka bila gitu Abu Lahab pun kata kepada Nabi Muhammad, celakalah kamu Muhammad. Sampai-sampai dia angkat dua-dua tangan. Maka Allah balas balik, tabbat yada abi lahabin wa tab. Maka celakalah kedua tangan kamu Abu Lahab. Sebab apa? Sebab kafir tadi, Abu Lahab tadi dia dapat saudara Nabi, dia sumpah Nabi pula. Padahal Nabi bukan apa, Nabi ni Nabi Rasulullah ni sebab Allah suruh. Allah suruh saja. Maka kerana itu maka Allah balas pula, tabbat yada, celakalah. Tapi yang ni dah mari profesional sikit. Pemimpin musyrikin Mekah mari nak berkompromi. Konon-konon terjahatlah kita kira, tapi dia mari tu. Ada mari berjumpa dengan Rasulullah, wahai Muhammad, apa kata kalau kita bertukar-tukar? Bertukar-tukar cara ibadat dengan cara akidah. Kita bertukar-tukar. Walaupun tujuan dia jahat, tapi dia mari tu cara profesional. Maka Allah jawab dengan profesional juga. Katakanlah Muhammad kepada musyrikin Mekah tadi. Pada orang kafir. Tengok Islam Okey, seterusnya ya ayyuhal, sebenarnya kalau kita baca detail ya ayyuhal ni ada 3 ni pecahan ni. Ya ayyuhal ni dhamir tu. Sebenarnya ada maksud dia. Tapi untuk penjara kita secara ni kita boleh rangkumkan sekali ni sebagai wahai saja. Satu perkataan saja, wahai. Jangan duk pening-pening kepala. Kita simple, kita nak apa yang penting kita faham maksud dia dalam surah Al-Kafirun. Okey, engkau katakanlah wahai orang-orang kafir. Kalau kamu tengok sini kita guna orang-orang kafir, bukan orang kafir saja. Kalau orang kafir seorang dia. Tapi kita guna orang-orang kafir sebab ramai kan. Mari tadi kita katalah dalam 8 orang, 10 orang mari jumpa dengan Rasulullah. Ramailah. Lebih pada 3 orang. Okey, jadi Al-Kafirun kita panggil. Nak tahu macam mana dia ramai? Tengok di hujung dia ada waw nun. Ni waw nun. Kalau waw ni ramai lah ni. Orang-orang kafir ramai Kalau tak ada waw nun, Al-Kafir, maka dia lah orang kafir, seorang je. Okey, terus lagi la maksudnya tidak La tidak. La ni banyak kali dah kita jumpa, insya-Allah kamu ingat dah. Sangat popular sebab kita baca surah Al-Fatihah. Waladdallin. Dan tidak orang-orang yang sesat. Okey. Lillah kamu tahu dah. A'budu, aku menyembah. Ni kita dah belajar dah. Kalau kamu ikuti kelas ustaz online pada hari Jumaat lepas, kita belajar kata perbuatan semasa. Kata perbuatan semasa ataupun fi'il mudhari'. Okey, tengok tanda dia. Fi'il mudhari' ni ada simbol dia. Ada simbol di hadapan dia iaitu Anita. Anita macam nama orang. Dulu ada terkenal seorang penyanyi, Anita Sarawak. Nama dia. Tak tahu dekat mana dah sekarang dia. Okey. Jadi nama Anita tu kita ambil Anita tu bukan ingat nama dia, kita nak sebagai formula untuk kita ingat kata fi'il mudhari'. Bila hamzah macam ni maka dia maksud aku A'udzubillah. Tu maksudnya aku. Okey. Kalau na'budu contohnya kita baca dalam surah Al-Fatihah, na'budu kami. Kalau nun kami, kalau hamzah aku. Okey, itu antaranya lah. Okey, seterusnya ma apa yang. Dah Ustaz bagi tahu sekali lagi, ma ni ada 3 maksud. Ma ni. Apa yang tidak boleh, apakah boleh. Itu bergantung kepada ayat. Jangan bimbang tentang perbezaan tu. Dalam surah kita akan bagi dah macam ni. Ustaz bagi dah, kamu hafal je lah. Surah Al-Falaq ada apa yang ada yang tidak. Kena ingat Ma'aghna. Dalam surah Al-Masad kita belajar dulu. Al-Masad. Ma'aghna. Tidak berguna baginya lah. Ma'aghna. Tidak berguna. Mana tidak? Tidak itu. Okey, seterusnya ta'budun. Ta'budu maksudnya kamu semua sembah. Ni ramai ni sebab ada waw nun kat belakang. Macam ni. Waw nun ramai. Ni waw nun pun ramai juga. Okey, jadi kita kata kamu semua sembah. Ta'budun, kamu semua sembah. Ta'budun, kamu semua sembah. Sebab apa kita guna kamu semua? Sebab dia duduk depan. Dia panggil mukhatab. Duduk depan kita. Bila berhadapan dengan kita, maka kita guna kamu. Ramai. Kalau bukan depan kita, contohnya duduk di tempat lain, kita berceritakan dia. Kita mengopak ke dia contohnya dah. Atau kita bercerita hal orang lain. Rasa mengopak lah berdosa. Kita cerita kepada orang lain, berkenaan dengan orang lain. Yang berlaku di tempat lain dah. Kita cerita pada dia, maka kita guna mereka.
mereka sembah. Tapi yang ni berada di hadapan Rasulullah, maka Rasulullah jawab, kamu semua sembah. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu semua sembah. Okey, ta'budun. Kalau bila ada waw ni hujung ni ingat mesti ramai. Okey, yang ni fi'il mudhari' lah, fi'il mudhari'. Kata perbuatan semasa. Ni lain, ni ada alif lam. Alif lam maka dia adalah kata nama isim. Bagi terjemah orang-orang kafir. Kalau kata perbuatan mesti ganti nama diri di depan perbuatan. Ni tak? InsyaAllah kita akan tengok lepas ni. Ustaz cerita dah. Kita terjemah dulu. Okey. Okey, wa dan Ustaz tak tulis dah sebab dia sangat popular, kita dah jumpa banyak kali dah. La tidak, antum kamu semua abidun, orang-orang yang menyembah ma apa yang ma tidak cerita. Ma tidak. A'bud Ustaz tak buat dah sebab sama dah. A'bud ada sini, a'budu ada sini, a'budu ada lagi sini. 3 ni. 1 2 3. Okey, wahid ismillah ni salasah. 3 ada. Tadi Ustaz tak masuk lah. Macam ni lah ada banyak dah. Tak payah masuk dah. Banyak dah wala ni, wala dia dah. Perkataan ni sama, kamu kena hafal lah. Okey, aku abidun penyembah. Okey, abidun adalah apa? Penyembah. Okey, ma sini tidak juga ma tidak. Abatum kamu semua telah sembah. Tengok hak ni ingat ni. Tak, ada beza kita tengok lepas ni tapi tahu maksud dulu. Kamu semua telah, bila kita telah maka dia tengok lepas ni. InsyaAllah. Okey, wala antum kamu semua abidu, orang-orang yang menyembah ma aku menyembah beribadat. Okey, la bagi kum kamu semua assalamualaikum. Selamat sejahtera ke atas kamu semua lah. Kum. Di ya Allah apa benda ni? Okey, di maksudnya agama, kum kamu semua, wa dan li. Lia tu maksudnya bagiku li ni bagi, ya ni ku. Jadi bagiku agamaku. Okey, ini ialah maksud, penguasaan maksud. Pelajar boleh itu boleh ingat insya-Allah. Okey, seterusnya penguasaan yang terakhir ialah jenis kata pelajar-pelajar. Jenis kata. Jenis kata seperti kita tahu ada 3 saja jenis kata, iaitu kata partikel, kata nama dan juga kata perbuatan. Dan kata perbuatan itu sendiri dia pecah 3 pula Okey, kita masuk dulu kepada kata jenis kata. Okey, kul ialah kata perbuatan. Bila kata perbuatan Ustaz warna hijau ya ayuha ialah kata partikel, Ustaz buat warna orange. Okey, al-kafirun ialah kata nama. Okey, la tidak. Okey, yang warna orange ialah kata partikel, hijau ialah kata perbuatan. Kata perbuatan. Tengok betul kata perbuatan. Kata nama diri, lepas tu perbuatan tu sendiri. Okey, cuma kata nama diri, engkau, perbuatan tu sendiri katakanlah. Okey, bila ada lah maka dia kata perbuatan suruhan. Yang ni lah pun tak ada, telah pun tak ada. Maka dia adalah kata perbuatan semasa. Kata perbuatan semasa tidak ada telah. Okey. Oh, insya-Allah. Walau kita tak buat dah sebab jumpa banyak sangat dah. Antum ialah ganti nama diri. Antum, kamu semua. Maka dia warna biru. Biru ni lah kata nama. Abidu pun sama juga. Dia kata nama sebab dia orang-orang yang menyembah. Bukan mereka menyembah, orang-orang yang menyembah. Maka dia lah kata nama. Okey, seterusnya wala. Okey, ana kata nama diri. Okey, kata nama diri semua warna biru ni. Warna biru ialah kata nama simbol mana ni? Okey, yang ni beza sikit. Abatum. Okey, beza abatum. Abatum ni kalau tengok kata nama diri duduk belakang. Kalau macam fi'il mudhari' ataupun kata perbuatan semasa kita boleh tengok tanda anita tadi. Okey, untuk kata perbuatan lepas dia tidak ada tanda depan ni, dia tengok belakang. Dari kalimah ni dia tengok belakang. Okey, bila ganti nama di belakang macam ni, maka dia adalah kata perbuatan lepas. Kata perbuatan lepas iaitu fi'il madhi. Okey, bila terjemah kamu semua telah. Kena ada telah kamu semua telah sembah. Tengok yang ni dengan ni sama je. Tak. Ni kamu semua sembah. Ni kamu semua telah sembah. Cuma beza telah. Sebab dia perkara lepas. Perkara lepas dia boleh beza lah. Kalau perkara bukan lepas dia ada tanda mudhari' kat depan ni. Tanda mudhari' anita. Kata perbuatan semasa. Kata perbuatan semasa tanda dia ialah anita kat depan. Kalau kata perbuatan lepas dia tidak ada tanda. Di belakang dia ni ialah ganti nama diri. Okey, Ustaz ulang sekali lagi tu. InsyaAllah boleh ingat lama-lama kita belajar. Kamu semua, yang pentinglah kamu selalu hadir ke kuliah Ustaz. Hadir kuliah Ustaz dengan semangat, dengan doa kepada Allah. InsyaAllah Allah akan mudahkan kita. Ustaz yakin
yakin kamu walaupun kamu payuh nak faham, makan semut banyak sangat. Tapi bila kamu hadir ke kelas ustaz, di samping kamu berdoa, kita sama-sama berdoa tadi minta dengan Allah dan yakin dengan janji Allah, insya-Allah Allah akan bagi kita faham. Jangan mudah berputus asa. Jangan mudah berputus asa. Okey, la maksudnya bagi kamu semua, din adalah agama. Warna biru tu semalah kata nama belaka. Okey, rasa tak payahlah sini, mudah je. Okey. Jadi ustaz harap kamu boleh menguasai lah yang mana kata perbuatan, kata partikel dan juga kata nama. Cuma kata perbuatan di sini ada 3. Ada belaka 3 jenis kata perbuatan di sini. Kata perbuatan suruhan pun ada, kata perbuatan semasa pun ada, 2 ni, dan kata perbuatan lepas pun ada. Macam surah Al-Fatihah. 3 ada jenis kata perbuatan ya, insya-Allah. Okey, kita pergi lagi. Lagi sikit ya. Terlebih. Okey, kita ulangi sekali lagi ya. Ulangi sekali lagi. Biar tak apa kita ulang banyak kali, insya-Allah kamu dah faham. Okey, untuk kita tahu tanda nama, kita boleh tengok di pangkal kalimah tersebut ada huruf alif lam. Tengok macam ni. Al-kafirun. Ini apa dia? Ini ialah kata nama isim. Sebab apa? Sebab di depan kalimah ni ada alif lam. Bila ada alif lam, maka dia adalah kata nama. Dia panggil makrifah. Tak apalah yang kita baca kemudian. Okey, alif lam. Okey, dia adalah kata nama. Ataupun di hujung dia tanwin. Di hujung perkataan ni ada tanwin. Dia tak ada pun. Dia tak ada tak apa sebab dia ada alif lam dah. Ni ada. Abidun. Maka dia ni tanwin ni. Ya, tak kira lah bagi depan ke, bagi bawah ke, bagi atas ke, maka dia adalah kata nama. Okey. Ataupun di hujung dia tu ada bagi bawah. Di sini tak ada lah. Tapi lah contoh tu tak ada. Okey. Yang kedua ialah kita boleh tahu melalui maksud dia. Maksud di sini ialah contohnya ganti nama diri. Semua ganti nama diri adalah termasuk dalam kata nama. Contoh ganti nama diri, kum, ana, antum. Ini ganti nama diri ya. Okay. Ataupun daripada maksud dia. Macam ni, abidun. Abidun ini apa dia? Maksud abidun. Orang-orang yang menyembah. Abidun, orang yang menyembah. Jadi bila orang-orang yang menyembah, maka dia adalah Dia adalah kata nama. Okey. Seterusnya kita pergi lagi kepada kata partikel, dia mudah je. Kata partikel ni pendek macam ni. La, lakum, bagi kamu semua. Okey, la, ma. Ni ma tidak bukan ma apa yang. Kalau ma apa yang dia termasuk dalam kata nama. Ni ma tidak. Ma tidak masuk dalam ni kata partikel. La tidak. Li. Okey. Ya ayuha tadi yang dalam surah ni yang baru tu jumpa wahai. Wow dan biasa jumpa lah. Okey, akhir sekali kata perbuatan. Kata perbuatan ada 3. Biasa kita lah jumpa kata yang pertama ialah lepas. Bila lepas mesti ada perkataan telah. Telah ni. Kita jumpa dah ni. Abattum. Kamu semua telah sembah. Tum ni dia ringkas daripada antum. Antum. Jadi bahasa Quran dia guna simbol macam kita lah. Kamu nak pergi ke mana? Saya nak pergi ke KL. KL tu maksudnya apa? KL tu orang tangan belakang dah. KL tu maksudnya Kuala Lumpur. Nama ringkas. Ini pun sama juga dia guna nama ringkas bagi antum. Tum. Jadi abattum. Kamu semua telah sembah. Kena ada telah, tak ada telah salah. Ini kata perbuatan lepas. Okey, untuk kata perbuatan semasa, terus saja terjemah. Macam mana? A'budu. Ni kata Melayu ni aimbada, abdi. Ni aku, simbol tu aku. A'udzubillah, aku berlindung. A'udzu. Ni a'budu, aku menyembah. Aku mengabdikan diri. Boleh juga. Hamba abdi kan aimbada, abdi. Ni pun abdi juga, aimbada. Kata asal dia, aimbada, abdi. Okey, bila dia guna ta di depan, maka maksud dia kamu semua. Kalau waw nun di hujung ramai. Jadi kamu semua sembah. Okey, kita dah bincang tadi. InsyaAllah mudah bahasa Quran. Allahumma faqihna fid din. Okey, seterusnya kul. Kul. Biasa kata nama suruhan ni di hujung dia adalah sukun. Macam ni, kul. Okey, iqra. Contohnya, bacalah. Itulah kata suruhan. Okey, yang kul maksudnya engkau katakanlah, kena ada lah, kena ada perkataan lah. Di depan ialah kata nama diri engkau. Jangan kita samakan dengan terjemahan lain. Mungkin kita tengok terjemahan tagline dia tak buat macam ni, dia buat gelai. Dia buat contohnya, katakanlah olehmu. Itu biar. Itu sistem dia, tak apa. Untuk sistem kita sistemkan supaya dia nampak kemas. Tengok macam ni. Seragamkan dia. Ni ganti nama diri, kamu semua ganti nama diri. Aku ganti nama diri mula-mula untuk kata perbuatan. Okey, untuk kata nama suruhan, ganti nama diri kat depan juga. Engkau katakanlah.
Jadi bila buat macam tu kita jadi sistem. Jadi nampak tersusun. InsyaAllah kita mudah faham. InsyaAllah kita mudah faham. Okey, kita pergi lagi. Oh, dah habis dah. Oh, dah habis. Okey, dah habis. Kita pukul berapa lagi? 9.45. Lebih kurang setengah jam lagi. Okey, seperti mana biasa. Kita akan tengok soalan pula. Ni untuk menilai kamu semua lah. Faham ke tidak apa yang diajar. Okey, cara Ustaz menilai kamu ialah melalui permainan game. Permainan game. Permainan game. Permainan game melalui apa benda ni? Ni tak? Apa benda? Okey, kita tengok melalui permainan game. Okey, fokus kepada kuliah. Ada pelajar tu dah. Dia apa ni? Dia bergelar sama kawan-kawan dia. Ketawa pula. Jangan macam tu. Nanti Allah tidak bagi kita faham. Kefahamannya yang betul. Sebab apa? Sebab dalam masa kelas kita fokus pada benda lain. Sebab tu tak tadi. Kalau betul kamu nak menguasai Quran, kamu kena fokus apa yang Ustaz ajar. Jangan kita tengok benda lain. Nanti keberkatan tidak ada, nanti susah kamu nak belajar. Okey, dalam video Ustaz ni, dah 100 dah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, dah cukup 100 dah. Tadi 99 lagi. Mungkin ada pelajar dalam kelas ni yang subscribe ya. Dah cukup 100, Alhamdulillah. Comel dapat nombor JC 100 tadi. Okey, tengok video macam biasa. Kamu buka Ustaz punya channel dalam video ni. Macam biasalah. Okey, channel ni. Kamu tengok dalam ruang videos. Kamu tengok, kamu cari surah Al-Kafirun. Okey, jangan tengok yang macam ni, MTT tingkatan 2. Okey, ni kelas orang lain ni, MTT tingkatan 2. Kalau kamu nak tengok pun boleh, tapi Ustaz tak letak link untuk link untuk game tak ada. Kemungkinan tak ada lah, Ustaz rasa tak ada. Kalau Ustaz letak, cuba carilah. Tapi yang Ustaz show ialah kamu cari yang betul, surah Al-Kafirun. Cari ya. Surah An-Nas, surah Al-Ans, cari surah Al-Kafirun. Tak ada, jangan tak ada, ada. Semua ada, jangan bimbang, semua dah ada dah. Tak cuba cari, ada di bawah. Buka lagi, jangan bimbang. Ni, surah Al-Kafirun. Bila kamu jumpa surah Al-Kafirun, seperti biasa, kamu pun tekanlah video dia. Okey, bila keluar video ni, kamu dengar suara Ustaz sedang mengajar. Kalau kamu nak dengar pun boleh, Alhamdulillah. Kalau kamu tak dengar pun, kamu dengar lain kali lah. Kamu edit, pause dulu ke, tak ada masalah. Kamu nak fokus kepada kertas soalan. Kertas soalan ataupun dia panggil game. Kita nak fokus kepada game. Ni game. Okey, ni game kita. Dalam ruang komen kalau kamu tengok handset tu dia tersembunyi sikit, kena scroll bawah. Kalau laptop macam ni mudah je, dia papar macam ni boleh tengok. Dalam bentuk handset kamu kena scroll ke bawah. Sebab hari tu ada pelajar Ustaz. Ya? Apa dia? Feeling. Ustaz, nama YouTube ni Ustaz. Apa dia tak dengar? Ustaz Nama YouTube. Effendi. Ada dalam YouTube dalam YouTube. Nama channel YouTube Ustaz. Nama dia Ustaz, nama dia. Apa dia? YouTube Ustaz nama Effendi. Nama channel YouTube. Dalam YouTube kamu type ni dia. Ustaz Fendi, USTZ, Ustaz Fendi, MPT. Kamu bila kamu tambah Ustaz. Ustaz Fendi MTT ni, kamu akan jumpa gambar Ustaz ni. Kamu masuk je lah. Kamu masuk. Bila kamu masuk, tekan videos, cari surah Al-Kafirun. 103 Ustaz. 103 dah. 103. 103 dah. Alhamdulillah 103 dah. Dah ramai lah. Ramai lagi tak subscribe tu. Itulah. InsyaAllah kalau lepas ni ramai akan mencapai 10,000 subscribers. Amin. InsyaAllah. Ustaz nak cuba nak lebarkan ni. Lepas ni masuk, kalau ada rezeki nak masuk dalam Facebook ke apa. Kamu pun sama lah juga. Kalau ada link kamu dekat kawan-kawan kamu dalam grup lain, kamu sebar je. Sebar saja video ni. Boleh pahala. Kamu boleh pahala sebab ni semua Al-Quran berlaku, boleh pahala. Okey, kamu cari Al-Kafirun Surah Al-Kafirun, cari. Tak jumpa. Ada tak jumpa. Ni jumpa dah. InsyaAllah ada belaka. Okey, kamu pun tekanlah surah Al-Kafirun tadi. Okey, ada video Ustaz, tak ada masalah. Kamu turun ke bawah untuk kamu lihat permainan game. Ni kita nak main pada pagi ni. Surah Al-Kafirun Tekan dia dalam ni. Link ni Ustaz buat dah. Okey, bila kamu buka dia ada dua game dua game. Satu game yang ni, satu game yang ni. Yang ni untuk orang profesional ni. Profesional. Macam Ustaz boleh kot. Sebab apa? Sebab yang ni dia lebih pada dia kena tahu ejaan, spelling.
Contohnya al-kafirun. Kamu kena tahu ejaan dia. Alif lam ka alif pa ro yo nun. Kamu kena tahu. Bila kamu tahu ejaan macam tu, barulah kamu boleh main game ni. Kalau tak tahu ejaan susah sikit Boleh main tapi kalah Kena tembak ke dia. Okey, game yang kita fokus ialah game ni dulu Okay, bila kamu dah terror game ni, kamu boleh masuk game ni pula. Tak ada masalah. Dua-dua ni bagus belaka, dapat pahala daripada Allah belaka. Okey, kamu tekan play now. Okey, tekan kita main sama-sama Okey, boleh buka mikrofon dan siapa nak jawab boleh Okey, play game. Tekan play game lah. Okey, dah turun dah. Kita tengok. Dinukum. Apa maksud dinukum? Tak tahu. Okay. Ta'buduna. Tak tahu juga. La. Li kan la. La kali tak apalah. Tak tahu juga. Kul. Kau katakanlah. Kul ialah engkau katakanlah. Okey, bagus. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Mula sekali ni. Ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuha. Wahai. Okey, bagus. Wahai. Liadin. Ni akhir sekali. Liadin. Jadi ustaz tak buat tanda baris supaya apa? Supaya untuk game kedua tu senang lah. Kalau game kedua tu kalau buat tanda baris kena ngapalkan tanda baris pula. Payah sikit. Jadi liadin maksud ni. Liadin. Okay, siapa tahu liadin? Agama kamu semua. Bagi aku agama aku. Bagi agama aku. Ya. Kalau agama kamu semua, dah kunci salah. Okey. Okey, tak apa. Al-kafirun. Cuba tak apa salah pun. Orang kafir. Orang kafir Okey. Serius dah lama-lama kamu laju lah. Maksudnya. Okey. Abidun. Mudah sekali. Wa apa dia wa? Dan. Okey, bagus. La? Tidak. Okey, bagus. Mudah-mudah dulu. Ma? Pagi. Ustaz. Ma? Bagi? Salah. Sudah. Mudah-mudah dulu. Ustaz. Antum? Ustaz. Antum apa dia? Ustaz. Kenapa dia? Antum. Kamu semua. Kamu semua. Kalau antum, anta, engkau seorang lelaki. Kalau anti perempuan, engkau. Kalau ramai, antum. Terus. Okey, tengok balik. Jangan mudah dulu. La. Ustaz. Ada apa? Ustaz kopi geng atau kat chat. Kopi game ni hantar dekat dengan itulah dengan dekat Telegram Atau kat Telegram. chat boleh. Ustaz akan hantar balik dekat Telegram lah. Nanti kamu boleh tu Atau kamu buka YouTube tu lah. Buka YouTube, tengok di ruangan komen bawah tu. Buka tu je. Tak jumpa banyak nak video. Kamu guna headset ke? Guna headset dia kena scroll bawah sikit. Okey, tak apalah kalau macam tu Ustaz akan hantar melalui Telegram dekat ruang komen nanti. Kamu boleh tu. Sebenarnya tak silap Ustaz atas dah hari tu. Ustaz atas daripada surah Al-Fatihah sampai kepada surah Al-Ma'un. Semua ada game macam ni berlaku. Kalau gitu tak apa Ustaz atas sekali lagi lah. Untuk atas sekali lagi lepas ni jadi kamu boleh main. Bukan surah Al-Kafirun saja, surah lain pun ada berlaku dah. Ustaz buat ni sampai sekarang ni sampai surah Al-Alaq dah. Jadi mainan ni kamu kena main semua. InsyaAllah bila kamu main semua dia akan melekat. Akan jadi laju lah cepat. Okey, tak apa. Kita fokus ini dulu. Okey. Apa lagi? La tadi. La bagi lah. Okey, bagus. Bagi. Yang mudah-mudah dulu. Ma ada 3 tadi.
Tidak Menyembah. apa Apa yang? yang. Okey, apa yang. Bagus. Okey, sekarang 3 perkataan yang susah sikit lah. Dinukum. Dinukum. Din apa maksud din? Kum apa maksud dia? Dinukum. Tengok sini tengok sini. Ambil masa sikit pun tak apa. Dah biasa nanti kamu laju lah. Biasalah kamu mula-mula datang ke MTT lah, malu-malu lagi. Sebab tak kenal lagi kawan-kawan. Malu-malu tak bercakap diam belaka. Tapi lepas tu dah kenal dah semua. Bising pula kelah. Dah, macam sama juga ini. Mula-mula malu-malu lagi. Dinuku apa benda, cari-cari tak jumpa, cari lagi senyap dulu. Tapi kalau kamu main sekali, main lagi, salah lagi, kamu cuba ingat. InsyaAllah lama-lama laju kamu. Nanti kamu boleh skor pula tinggi lagi markah. Okey, din maksudnya agama. Kum, assalamualaikum. Kamu semua. Agama kamu semua. Okey. Abidun. Bila ada waw nun di hujung, Ustaz kata dah itu mesti ramai. Mesti ramai bila ada waw nun di hujung. Okey, apa dia? Orang-orang menyembah. Okey, orang-orang yang menyembah. Okey, seterusnya abadtum. Tum ni perkataan pendek daripada antum. Kamu semua. Abadtum. Ni ialah kata perbuatan lepas. Ya, betul. Sebab tum ni di hujung. Maka mesti ada telah. Betul. Beza dengan Kamu semua telah menyembah. okey. Dia dua ni sama je ni. Abatum dengan ta'budun sama je. Cuma berbeza dia kata perbuatan. Yang ni kata perbuatan lepas. Yang ni kata perbuatan semasa, sekarang. Semasa maknanya sekarang ataupun akan datang. Ni. Tapi bila dia ada waw nun dia ramai lah. Ta'budun maksudnya kamu semua sembah. Kalau abatum dia kata perbuatan lepas. Dia kena ada telah. Ni beza dia. Okey, maksud dia sama je. Cuma yang ni perkataan lepas dia ada kena ada telah. Okey, yang ni ta'budun kamu semua sembah. Okey, kita ada sikit, ada 3 lagi takkan tak betul. Liyadin. Din Bagiku agama. agamaku. Ya betul. Din agama, bagiku agama. Okey, a'budu. Aku menyembah. Aku menyembah. Okey, abidun, penyembah. Menyembah. Tak apalah sebab kita buat ramai-ramai mungkin perlahan. Ini kali pertama Lepas ni kamu buat sorang-sorang, kamu kena laju lah. Jangan buat perlahan kok. Kena buat laju. Laju tu kena, jangan tengok buku. Laju tu apa yang kamu ingat dalam kepala. Sambil kamu main kamu ingat. InsyaAllah boleh ingat perkataan ni. Lepas tu kamu baca Quran pula. Kamu buka Quran kamu tengok. Ingat lah. InsyaAllah ingat. Okey, kita dah 10.30. Kita habis 10.45 lah. Okey, tak apa. Ustaz nak tunjuk kepada kamu satu permainan lagi. Ustaz ni sebenarnya macam kamu juga suka main game. Okey, tak apalah. Kita main game pun, kita main game Islamic game lah. Game Quran dapat pahala. Tak ada masalah. Cuma main game yang membazir masa tak tentu hala tu yang makruh tu. Kalau tinggal sembahyang berdosa. Okey, kita tengok game berkenaan game Telegram pula. Telegram. Tapi game ni pelajar-pelajar dia lebih macam tadi kamu tengok dengan huruf lah. Kamu tengok contohnya kamu tengok al-kafirun, alif lam ka alif fa ra yun. Okey. Yang ni game ni lebih kepada suara pula. Kamu akan dengar suara dia macam ni. Dia baca al-kafirun. Jadi kamu kena jawab kafirun tu lah orang-orang kafir. Kamu jawab dengan tulisan. Tapi soalan dia soalan objektif lah. Tadi soalan yang kamu kena pilih-pilih lah. Kamu kena match. Yang ni soalan dia soalan objektif, tapi soalan dia dalam bentuk lisan. Dia bercakap. Tapi yang Ustaz buat ni baru satu surah baru Ustaz buat. Surah An-Nas. Ustaz baru dapat baru ni. Permainan ni Ustaz baru dapat, Ustaz baru buat lah. Surah An-Nas. InsyaAllah kalau ada masa nanti Ustaz sampai kepada surah lain pula lah. Surah lain. Tapi kalau permainan game tadi, jauh dah. Yang tu sampai surah apa tu? Surah Al-Alaq lah. Yang tu tak ada masalah. Okey, yang ni game baru. Okey, game ni cara permainan dia macam ni nanti Ustaz masuk dalam dalam kamu lah, dalam Telegram nanti. Okey. Nanti bila Ustaz hantar, kamu akan jumpa ni. Ni start this quiz Kamu akan buat tekanlah start this quiz. Okey, dia keluar macam ni. Kamu nampak ke semua ni? Nampak ke? Nampak.
Okey. Dalam Telegram nanti Ustaz bagi ya. Dalam ruang Telegram nanti Ustaz akan bagi kuis ni. Okey, kamu tengok sini start quiz in group, share quiz. Kamu kena buat start quiz lah. Tapi start quiz in group dia melalui kumpulan. Kita bukan nak main ramai-ramai, kita nak main seorang kita je lah. Okey, kamu tekan tu start ni lah. Start je ni. Kamu tekan je lah start. Okey, boleh main dah. Jadi masa ni kamu kena jaga-jaga masa ni. Kalau kamu lambat masa, habis lah. Ustaz bagi ni 15 saat tak silap. Satu soalan 15 saat. Termasuk yang kamu buka. Kamu kena buka suara tu. Kena buka. Okey. Okay, bila kamu buka, tengok ni. Dia tulis. Ada 10 soalan. Masa diberi 10 saat. Surah yang kamu nak jawab ni lah surah An-Nas. Ustaz baru buat surah An-Nas tak apalah. Ni pun lah kaji kita. Okey, masa diberikan 15 saat. Untuk satu soalan 15 saat. Tapi kamu kena onkan audio. Sebelum jawab soalan, kamu kena on audio dulu. Kalau tidak, kamu tak tahu soalan dia. Okey, boleh ya? Okey, bila kamu boleh, kamu nak tengok ni. I am ready. Kamu kena tulis I am ready lah. Tekan I am ready. Okey, dia akan tengok ni. 3, 2, 1. Go. Kena jawab lah. Ini soalan dia. Buka soalan dia. Apa dia kata sini? Ilahin nas. Ilahin nas. Dia bagi tahu kita ilahin nas. Apa maksud ilahin nas? Masa gerak dah. Tak boleh jawab dia. Masa lambat sangat kita cakap, lebih habis masa dah. Ilahin nas ialah sembahan manusia. Tak apalah. Ni pula. Ni pun jawab dah ni. Laju tengok ni. Sebab kita lambat. Okey. Boleh faham okey, kita jawab cara ni lah. Cara ni. Ini sebab kita bercakap. Masa dia 15 saat je. Kena cepatlah. Okey, kita stop quiz dulu. Kita tengok semula quiz tadi ya. Kita main semula. Okey, try again. Kita cuba main game ni. Okay, ada 10 soalan. Okey, yang ni kita main laju dah ni. Laju dah. Tadi kita cakap lanjut 15 saat saja masa. Okey. Ready? Okey. Dah sedia Okey. Malikin nas. Malikin nas ialah pemilik manusia. Malikin nas. Okey. Sudurin nas. Sudut ialah hati para manusia, hati manusia. Okey, betul. Ni pula. Min. Dari min Rabbin nas. Rob. Rabbin Tuhan nas. Tuhan manusia, Rob. Tekan dulu. Tekan lambat nanti masuk tu. An-nas maksudnya manusia. Bukan manusia. Ramai tu. Okey, berikan masuk audio tu. Allazi yuwaswisu fi. Allazi yang yuwaswisu fi. Yang dia membisikkan. Okey, yang dia membisikkan, bukan telah. Okey, apakah maksud dia? Okey, baca tekan ni. Al-Khannas. Yang timbul tenggelam. Al-Khannas ni timbul tenggelam. Dah laju dah. Okey, tekan ni pula. Okey. A'udhu. Aku berlindung Aku berlindung. Jangan buat aku telah berlindung salah. Okey, ni pula. Kul. Engkau katakanlah. Okey, lagi. Ilahin nas. Dia masa jalan ni 7. Nak habis masa dah. Okey, sembahan manusia. Habis dah. Okey. 9 kita betul. 9 betul, 1 salah. Dekat mana salah tadi? Okey. Tadi kan Ustaz silap tadi lah. Sebenarnya kita jawapan kita betul, tapi Ustaz akan betul lah. Ustaz akan betulkan skema soalan tadi Okey. Jadi ginilah surah An-Nas. Ini game baru yang kita akan Ustaz akan perkenal pada kamu. Jadi kamu jawablah. Okey, ni surah An-Nas. Nanti cuba Ustaz akan buat dululah surah Al-Kafirun dulu kan. Ustaz yang surah yang kita belajar sekarang ni insya-Allah. Jadi kamu tengoklah. Ada sedikit tadi boleh tengok Dan sebenarnya kamu boleh view result ni, kamu boleh tengok apa kesalahan kamu tu. Ustaz ada tulis juga situ. Tapi Ustaz tak pasti sini. Sepatutnya dia boleh buka Dia boleh buka, kamu boleh tengok sebab apa kamu salah.
ni betul satu answer dia macam mana kejap Tak apa nanti Ustaz bagi tahu kemudian lah. Dia boleh terang pula pada kita sebab apa jawapan dia salah. Kalau ni tadi kita salah sebenarnya jawapan dia ialah Malikin nas. oh ni raja. Betul dah jawapan dia. Kalau Malik barulah pemilik. Kita buat salah tadi. Kita buat salah sebab apa kita kata dia kata tadi kata Malikin nas. Malikin nas ialah raja manusia. Bukan pemilik. Pemilik ni dua harakat macam surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin baru pemilik. Yang ni Malikin nas. Malik ialah raja. Kita salah tadi. Nanti kamu jawab kamu kena ingat salah ni. Nak cepat sangat tadi kan silap pula. Okey tak apa. Jadi kamu boleh share kuis ni tak ada masalah. Share lah kawan-kawan kamu biar walaupun dia bukan MTT tak apa share je video ustaz ke share. Sebab kita nak dapat pahala daripada Allah. Bila dia tengok dia boleh pahala. Kita boleh pahala. Kamu boleh pahala, ustaz pun boleh pahala juga. Yang video ni yang kuis ni pun share je share. Kamu ambil share kuis ni kamu share je kepada kawan-kawan kamu yang lain. Tak ada masalah. Yang sekolah lain ke dengan pok saudara kamu ke, mak saudara kamu share belaka. Tak apa, ilmu Al-Quran ni ilmu yang fleksibel. Ustaz buat ni tak payah bayaran, free je dah. Bukan kena bayar ni. Kalau ustaz minta dengan kamu RM1 ke, kaya juga ustaz ni. Tak. 100 orang subscribe tu boleh RM100 lah satu kuis. Tapi tak perlu. Kamu buat je. Ustaz nak tengok kamu buat dan faham aja. Tak puas hati lagi nak dapat 10/10. Kamu try again sekali lagi. Dapat 10/10 lah kot. Kita cuba. Kalau salah lagi ni malulah kita. Cuba sekali lagi insya-Allah. Okay, try again. Okay, kita try sekali lagi. Okay, dua kali keluar. Okay, I am ready. Kena scroll bawah lah. Tak perasan I am ready lah. Okay, 3, 2, 1. Set. Go. Okay, jom. Okay, yang pertama tadi. Apa dia? Soalan berubah semua Aku berlindung. Salah. Aku berlindung. Ustaz pun silap nak laju sangat. Salah satu juga kita tadi. Okay, tak apalah. Sudur banyak jamak. Kena sudur. Hati-hati para manusia. Hati-hati manusia. Jangan buat hati manusia. Okey, tak apalah salah satu dah tadi. Ilah. Ilah ialah sembahan manusia. Ilah. Ingat tadi kita salah tadi. Malik ialah raja. Ni masa dia ni. Hati-hati dengan masa. Raja manusia. Okey. Min dari Alladhi yuwaswisu fi Alladhi dia membisikkan. Dia soalan ni dia berubah semua Ustaz buat secara shuffle dia berubah. Kul engkau katakanlah okey. Rabb ialah Tuhan Tuhan manusia. Rabb. An-nas. Nama surah tu. Qul a'udzu birabbin nas. Dia bukan manusia manusia. Tapi dalam terjemahan banyak buat manusia lah. Tak apalah terjemahan tapi sistem kita an-nas ni ialah ramai. Mesti tulis manusia. Kalau manusia seorang. Okey, salah lagi satu tadi. Yang mula-mula sekali tadi kita salah bukan kita tak tahu. Kadang-kadang itulah bila kita nak cepat kita tersilap lah. Okey, tapi tak apalah. Lain kali kita boleh beringat Jadi insya-Allah kamu boleh ni insya-Allah yang ni ustaz akan kongsi dalam channel nanti dalam channel tingkat atas satu channel kamu nanti ustaz akan kongsilah yang ni. Dan kedatangan tak tidak dua. Okey, ustaz buka ada siapa-siapa yang nak tanya apa-apa berkenaan dengan kelas kita pada petang ini? InsyaAllah. Kelas kamu ni kamu kena masuk kelas ustaz belaka sebab Ustaz Solih dia bercuti. Jadi kamu kena masuk kelas ustaz lah. Dan insyaAllah lepas ni kita ada pelajar industri praktikal, pelajar daripada Uniza. Dia tahun akhir kursus bahasa Arab sarjana muda bahasa Arab, dia praktikal di sekolah kita. Jadi insyaAllah kalau ada masa Ustaz akan bawa dia jumpa kamu lah. Tengoklah minggu depan sekali lagi ke akan datang lah. Sebab sekarang ni baru berada di sini.
Siapa yang kongsi? Betul. Ustaz ada form untuk kedatangan, Ustaz ada kongsi dah sebenarnya. Untuk kedatangan Ustaz ada kongsi dah. Cuma yang kuis tadi belum kongsi Kuis ada 2 tadi kuis Anas Ustaz cuba buatlah kuis untuk yang Al-Kafirun pula. Jadi kuis kita sekarang ni ada 2 satu bentuk suara, satu lagi bentuk match tulisan. Okey, kita dah sampai pukul 10.45, masa pembelajaran kita pun telah selamat. Ada apa-apa soalan nak tanya? Okey, kalau tidak ada pelajar-pelajar jangan lupa jumpa Ustaz. Jangan lupa pertemuan kita pada malam Selasa ni. Kamu kena hadir semualah, jangan tak hadir. Macam Ustaz tengok ni, Syarifah apa ni? Syarifah ni bagus ni. Dia selalu hadir kelas Ustaz ni. Syarifah Nur apa tadi? Tak tahu dia ke muk dia, wallahualam. Tapi Ustaz perasan dia ni antara yang sentiasa hadir kelas Ustaz malam Jadi kelas mana tu kamu kena hadir, sebab itu dia penting untuk kamu belajar kaedah. Okey, kamu dah sembang lain dah. Hospitality apa semua dah. Okey, fokus Okey, tak apalah, kita masa dah ni, kamu dah ada kelas lain pula. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Selasa ni. 9.30 hingga 10.30 pasti hadir pastikan hadir insya-Allah. Jadi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Hazim. Okey, jangan lupa hari Selasa ni Okey, Muzamil sama hari Selasa ni. Jangan lupa. InsyaAllah hari Selasa ni malam Arsyad bersama hari Selasa ni. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kinah jangan lupa hari Selasa ni insyaAllah malam. Temu janji dengan Ustaz Kudin sama. Okey, Adriana pun sama. Selasa malam ni jangan lupa. Najibah, Khairul Anwar. Okey, jadi Ustaz putuskan dulu InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam Selasa ni, jangan lupa malam Selasa ni jangan lupa.